Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda Syarah Ummul Barahin, muka surat 23 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad As-Sumbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahwasanya ajzun itu iaitu ketiadaan kudrat daripada suatu yang setengah daripada tangganya, bahawa ada ia yang bersifat kudrat dan ditanya orang ila akhiri. Kemudian kata musannif, dia kata ni sambung perbahasan berkaitan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Dan dulu dibahaskan berkaitan dengan sifat lemah ni ialah salah satu sifat yang ada. Sifat lemah ni sifat hak jenis ada, cuma tak ada di Tuhan. Beza tu. Lemah tu sifat yang ada. Lemah tu kenapa? Lemah tu ialah sifat hak jenis ada, cumanya dia tu tidak ada dan tidak sabit pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kaedah ghalibnya, kebanyakannya sifat ma'ani itu lawannya ialah sifat yang jenis ada. Sebab sifat ma'ani ni pasien ada. Bila sifat ma'ani pasien ada, maka dia punya lawan pun kebanyakannya ada juga. Antaranya sifat lemah lah. Sifat lemah ada tak? Ada, cuma tak ada di Tuhan. Dia tu ada, cuma tak ada di Tuhan. Macam ni lah botol. Botol tu ada tak? Pasien ada tak? Dia berjenis ada, tapi sekarang tak ada depan kita. Contohnya motosikal ada tak? Motosikal pasien ada tak? Dia jenis ada, cuma tak ada dalam surah. Lebih zon. Motosikal ada tak? Jenis ada. Kereta jenis ada tak? Jenis ada, tapi tak ada dalam surah. Lepas tu ada di luar. Tu pasien ada dengan ada lain. Macam tu juga lemah, sifat lemah Allah Ta'ala. Dia jenis ada tak? Jenis ada, sebab dia lawan kudrat. Kudrat pun jenis ada, berkuasa kita kata. Cumanya dia tak ada di Tuhan. Tu yang begitu. Tu Kemudian sekarang ni nak beza hak Mu'tazilah. Mu'tazilah pula dia kata sifat kudrat tak ada. Sifat makni kan dia dah nafi. Jadi masalah sekarang ni Mu'tazilah kata Allah berkuasa dengan zat. Jadi tak ada lah sifat kudrat tu. Sebab makna apa? Sebab Mu'tazilah tidak mensabitkan ma'ani.
Dia kata ma'ani ni tak ada. Allah Ta'ala tetap kuasa, tapi kuasa dengan zat. Allah Ta'ala tetap berkehendak dengan zat. Allah Ta'ala tetap dia tu hidup dengan zat. Allah Ta'ala tetap mengetahui dengan zat. Allah Ta'ala tetap melihat dengan zat. Zat saja. Ya dah? Sifat ma'ani bagi dia tak ada. Tak ada terus. Tapi dia tak menafikan Allah kuasa berkehendak tu. Tu kalau nafi kafir lah. Cuma dia kata Allah berkehendak, berkuasa, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, semua tu dengan zat saja. Tak kafir, fasik. Beza ahli sunnah. Ahli sunnah Allah Ta'ala berkuasa dengan ada sifat berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak dengan sabit sifat berkehendak di Tuhan. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sabit sifat berkata di Tuhan. Allah Ta'ala itu hidup dengan sabit sifat berhidup di Tuhan. Itu ahli sunnah. Jadi Mu'tazilah kata tak ada. Sebab apa? Sebab dia kata ta'addudul qudama'i mustahil. Berbilang-bilang benda qadim ni mustahil. Kan bilang tu qadim, kudrat qadim, iradat qadim, hayat qadim, kalam qadim, sama qadim berlaku. Banyak sangat qadim. Mana boleh banyak qadim ni? Qadim satu je. Jadi ahli sunnah pun jawab, Mu'tazilah oi. Hak kata qadim mustahil tu kalau zat banyak. Kalau zat banyak yang qadim, hak tu mustahil. Tapi kalau sifat banyak, satu saja zat, tak ada apa. Tu ahli sunnah. Jadi sekarang ni kita ni nak katalah bab Mu'tazilah ni kata bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah bahawasanya ajzun tu terjemah lemah lah. Iaitu ajzun tu ketiadaan kudrat daripada suatu. Jadi bila dia kata tak ada sifat kudrat, Allah kuasa dengan zat, lepas tu lawan dia apa? Lawan dia lemah. Lemah tu sifat yang ada ke? Tak, kata Mu'tazilah. Lemah tu bukan sifat yang ada. Lemah tu ialah tak ada kederat. Tu lemah. Apa beza? Tak ada apa pun. Ni dah sudut etika, tak ada masalah pun. Mu'tazilah lantak dia nak sesat pun. Cuma ni nak faham balik kita ni. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala itu kuasa. Lawannya apa? Lawannya tak kuasa. Tak kuasa tu lemah lah. Jadi tak kuasa tu kata Mu'tazilah. Kita Allah Ta'ala kuasa dengan sifat kudrat, lawannya apa? Sifat lemah. Lemah tu ada tak? Lemah tu jenis ada, cuma tak ada di Tuhan. Mu'tazilah bukan kata jenis ada. Dia kata lemah itu ialah faham daripada tak ada kuasa. Tu lemah. Beza tu. Ahli sunnah kata lemah tu satu sifat yang ada, cuma tak ada di Tuhan. Mu'tazilah kata bukan sifat yang ada lemah ni. Lemah ni ialah tak kuasa. Tu lemah. Tu ya. Nak pegang mana? Pegang ahli sunnah lah bagusnya. Kalau Mu'tazilah nak pegang kata lemah tu tak kuasa pun tak ada masalah. Cuma tu Mu'tazilah punya lah. Tu ya. Yang asalkan kita kata Allah ada sifat kudrat, Allah Ta'ala mustahil lemah, sudah, selesai. Ini sudut bahasa ya. Nampak kalau orang yang tak belajar kaedah tak nampak lah. Tak nampak pun tak apa ni. Tapi kalau belajar kaedah nampak beza tu. Mana lemah tu satu sifat yang ada, dengan lemah tu tak kuasa, beza. Dia dah main mantik sikit lah situ. Tapi dia tak urai lah mantik buat apa. Tak ada faedah. Jadi dia kata ajzun tu iaitu ketiadaan kudrat daripada suatu yang setengah daripada tangganya. Tangga ni passion dia. Tangga ni passion dia. Contoh passion dia ni boleh kuasa. Macam kita ni passion ada kuasa. Jadi bila passion dia ada kuasa, boleh tak lemah? Boleh. Jadi sekarang ni kita boleh lemah tak? Boleh lemah. Apa lemah? Tak ada kuasa, kata Mu'tazilah. Boleh tak? Boleh. Bila kita ada kuasa, boleh tak? Boleh juga. Tu passion kita boleh kuasa, boleh tidak. Boleh ada kuasa, boleh lemah. Lemah apa dia? Tak ada kuasa. Allah Ta'ala itu ada kuasa, tapi mustahil lemah. Tu dia.
Mustahil lemah. Tapi dia kata kuasa Allah bukan dengan sifat kudrat. Dia kata kuasa Allah lah. Kuasa Allah dengan zat. Sebab tu nak bezanya terjemahan kita dengan Mu'tazilah ni. Sebab tu Syekh Wahid Ismail Fatani dia kata tu ada tujuan tu. Supaya nak beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah Allah kuasa, Allah berkehendak, Allah melihat, Allah mendengar. Apa beza Mu'tazilah? Apa beza Ahlussunnah? Ahlussunnah kalau kita terjemah Allah kuasa, Allah kehendak, Allah melihat, Allah berkata-kata, Allah mendengar, Allah hidup, Allah mengetahui. Sama. Kata Mu'tazilah nafi ma'ani. Tu yang beza tu. Kita kata kuasa, berkehendak apa semua tu, tapi ada sifat ma'ani. Namanya berkuasa, berkehendak, berhidup, pengetahuan, berkata, berlihat, berdengar. Tu nak beza Mu'tazilah tu. Tu ya. Mu'tazilah tak ada apa-apa tu sebab dia nafi dah. Mana boleh benda sifat ma'ani ni banyak. Sebab dia tu benda qadim tak boleh banyak. Sebab tu ulama kita cerdik cara terjemah tu bukan salah. Cara terjemah tu dia nak bagi tepat kefahaman kita supaya beza dengan Mu'tazilah. Bukan makna kita sama dengan Mu'tazilah dalam bab ma'ani dah. Tak sama. Tu bahawa ada ia suatu tu yang bersifat kudrat. Yang pasien ada sifat kudrat ni boleh tak lemah? Boleh lemah. Hak tu kalau makhluk lah. Tapi kalau kat Tuhan mustahil lemah. Tu ya. Dan ditanya orang akan setengah ulama daripada orang yang berkata tiada kuasa Allah bahawa mengeluarkan akan daku daripada perintahnya dan kerajaannya kerajaan Allah. Apa adakah ia seorang yang kata tu menjadi kafir dengan itu i'tiqad ataupun tiada? Soalan. Soalan ni ringkas ya. Boleh tak kita kata ataupun orang i'tiqad kata apa? Allah Taala ni tak mampu nak keluarkan aku daripada pemerintahan dia. Kafir. Faham soalan dulu? Soalan ni apa dia? Kalau seseorang i'tiqad atau seseorang kata Allah Ta'ala ni tak mampu untuk mengeluarkan aku daripada pemerintahan dia, tapi dia tu sebab kalau tilik kan, kalau tilik lah, kalau kita tengok berhati, ada ke milik selain Tuhan? Tak ada. Milik semua hak Tuhan belaka, termasuk kita, hidung kita, telinga kita, hak Ramadan akan datang pun milik Tuhan belaka. Ada tak satu benda yang boleh kita milik selain Allah Ta'ala? Tak boleh. Lepas tu kita pula kata dan kita i'tiqad Allah tak mampu untuk mengeluarkan kita daripada pemerintahan dia. Kafir ataupun tidak? Maka dia kata, maka dijawabkan akan ia akan soalan itu dengan katanya, kata ulama tu, ia ada kufur dengan itu perkataan. Tak kafir katanya. Sebab apa? Kerana keluar ia seorang daripada perintah Allah dan kerajaan Allah mustahil. Tu mustahil berakal. Mustahil tak? Mustahil. Kau harus? Tak boleh, tak harus. Kalau harus apa Tuhan lagi? Punahlah. Ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah, namanya Ahmad contohnya. Dia boleh masuk ke dalam pemerintahan Ahmad? Tak boleh. Mustahil tak? Mustahil. Mustahil nak ada pada pemerintahan di bawah milik orang selain Allah. Mustahil. Maka dia kata tak kafir cakap gini, tak kafir i'tiqad gini, kerana hak ni mustahil pada akal berlaku. Padahal kudrat itu kudrat Allah. Tiada ta'alluq ia kudrat Allah dengan yang mustahil. Kita belajar dulu kudrat tu. Kudrat hanya satu je ta'alluq dia, fungsi dia, iaitu hanya buat benda mungkin saja, hanya buat benda harus pada akal saja. Kita harus pada akal, boleh ada, boleh tiada. Langit harus pada akal, boleh tiada, boleh tak ada, boleh ada, boleh tiada. Bumi sekarang ni boleh ada, boleh tiada. Harus. Tu saja. Mustahil tak buat. Tak buat lemah tak lemah. Lepas tu bukan passion dia. Jangan kata lemah-lemah ni kalau passion dia boleh buat tapi tak boleh buat. Tu yang passion lemah tu. Macam kita boleh berjalan, passion kita ni tiba-tiba tak boleh berjalan. Dok lemah Kita bukan passion terbang. Waktu kita kata kita lemah pada terbang, tak kena. Sebab kita bukan passion terbang. Terbang tu burung. Jadi kalau burung lemah daripada terbang, dia tak boleh terbang, baru panggil lemah. Gajah ni lemah nak panjat pokok, bukan passion dia panjat pokok.
Monyet yang panjat pokok. Kalau monyet tu tak boleh panjat pokok, baru kita kata lemah. Sebab dia passion panjat pokok. Jadi Allah Ta'ala kudrat dia hanya buat benda harus pada akal. Benda yang boleh ada, boleh tiada. Tu je. Tu passion kudrat Tuhan. Bukan buat benda mustahil. Yang mana salah satu benda mustahilnya mengeluarkan kita daripada pemerintahan Allah kepada pemerintahan selain Allah. Ada tak? Tak boleh. Mustahil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada di langit dan di Tuhan ni, di bumi ni ada masing-masing ada satu Tuhan. Bumi Tuhan, langit ada satu Tuhan. Niscaya fasadlah dua-dua ni. Langit bumi rosak. Rosak mana apa? Tak ada tu. Lepas tu, maka tiadalah kemudaratan pada demikian itu, demikian kata tu. Doktor, tak jadi kafir habis itu. Mana tak jadi kafir ni bukan suruh kata gini. Nak kata kalau ada orang kata gini tak kafir kawan tu. Tak apa? Tak kafir. Allah Ta'ala tidak mampu, dia kata apa ni? Allah Ta'ala tidak mampu untuk mengeluarkan aku daripada pemerintahan selain dia. Cuma tu cakapan tak ada adab tu ya. Cakapan apa? Tak ada adab kat Tuhan. Dan memberi waham pada orang kata Allah ada yang lemah. Tu yang tak boleh tu. Dia suruh cakapan adab lah, biar adab sikit. Dosa hak tu ya. Tapi kafir tidak. Memang tak kafir sebab apa? Sebab tu mustahil. Maka nyatalah kita faham daripada demikian itu bahawasanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, laisa fil imkani abda'u mimma kana. Artinya, arti kata Imam Ghazali, tiada pada yang patut ada terlebih baik daripada barang yang telah ada ini. Dia kata apa Imam Ghazali? Imam Ghazali kata tidak ada benda mungkin yang lebih baik daripada apa yang telah ada ni. Maksud dia apa? Seolah-olah dia macam kata Allah Ta'ala ni tak mampu buat benda yang lebih baik pada yang sekarang. Seolah-olah gitu. Sabar dulu, tak habis lagi. Lepas tu dia kata, faham ke situ, maka fahamlah kata Imam Ghazali itu yang kata laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada dah pada alam ni yang lebih baik. Tidak ada dah alam yang lebih baik daripada alam ni. Seolah-olah dia nak kata, pada zahir perkataan dia nak kata Allah ni tak boleh buat benda yang lebih baik pada alam ni. Seolah-olah gitu. Tapi bukan begitulah. Sekali dia akan surai lah. Seolah-olah kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala tidak mampu buat alam yang lebih baik daripada alam sekarang tu ni. Kononnya begitu. Tapi yakni makna dia kerana bahawasanya ilmu Allah dan iradatnya iradat Allah tiada ta'aluk ia iradat dan ilmu Allah dengan barang yang terlebih baik daripada yang ada ini. Jadi betul tak kata Imam Ghazali ni? Betul ke mana? Yang kata Imam Ghazali kata tidak boleh Allah Ta'ala ataupun tidak ada alam yang lebih baik daripada alam yang ada sekarang ni, maksudnya iradat Allah, ilmu Allah sejak azali memang tak buat alam selain pada yang ada sekarang ni. Dia tilik ke situ. Bukan makna Allah tidak mampu buat alam yang lebih baik daripada sekarang. Maksud Imam Ghazali ialah sejak azali Allah Ta'ala telah tetap di iradat dia, telah tahu di ilmu dia memang alam ni je ada. Ni bukan makna Imam Ghazali menafikan kuasa Allah untuk buat alam yang lebih baik, bukan. Jadi kritikan ulama terhadap pandangan ataupun kata-kata Imam Ghazali ni kena tengok dulu. Dia panggil fihi nazar. Dia kena kritik dulu. Kena perhalusi apa yang dikatakan Imam Ghazali. Bukan Imam Ghazali nak maksudkan Allah tidak boleh buat alam yang lebih baik, bukan. Maksud dia ialah ditilik pada ilmu Tuhan sejak azali, iradat Tuhan sejak azali, kehendak Allah memang nak buat alam ni je, tak buat dah alam lebih. Tidak buat dah alam lain, alam ni je. Lepas tu dihancurkan nanti kiamat lah. Tu alam memang lebih baik pun. Cuma Allah sejak azali dari ilmu dia, kehendak dia tak buat dah alam yang lebih baik daripada hak sekarang ni. Betul lah cakap itu.
Cuma zahir nak faham kata konon-kononnya Allah tak mampu buat alam yang lebih baik pada ni. Cuma tu bukan maksud dia. Nampak saja begitu, tapi maksud Imam Ghazali lain. Maka menjadikan orang yang tiada dalam ilmunya ilmu Allah dan tiada ta'aluk dengan dia dengan ilmu Allah dan tiada ta'aluk dengan dia dengan orang tu oleh iradatnya iradat Allah, itu mustahil lah berlaku. Jadi sejak azali Allah tak kehendak. Sejak azali Allah tidak ada dalam pengetahuan Allah akan ada alam yang lebih baik pada alam ni. Maka berlaku tak? Berlaku lah. Iaitu alam ni tetap ada. Tak ada dah alam lain yang Allah buat. Alam ni. Inilah. Yang sekarang kita duduk ni, alam ni saja. Maka betul lah kata Imam Ghazali, laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada dah alam yang lebih baik daripada alam yang ada sekarang ni. Tu ukur mana tu? Tilik pada iradat Tuhan, tilik pada ilmu Allah. Sejak azali Allah memang tidak berkehendak dan tidak ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada alam yang lain selain daripada sekarang yang Allah buat. Betul kata Imam Ghazali tu. Habis. Maka lah tiada bolehlah kita i'tirad lah, kritik, i'tirad ni kritik. Dalam kitab Umdatul Talib dia kata tek lagi lah. Dia tulis tek je. Dia tulis apa? Ta dengan ta hamzah. Tu kalau orang tak baca kitab Jawi tak tahu tek mundur. Tek tu kritik lah. Dia i'tirad, dia ringkas jadi tek aja. Orang tak ni tu. Duk tek aku apa tek? Tek tu kritik, asal pen i'tirad. Dia panggil tu dia tek dulu. Kritik, i'tirad, tek terus dia jadi. Lagi ringkas macam ni. Ingat Terengganu? Ingat Terengganu yang apa? Perkataan ringkas-ringkas. Hak sana ringkas lagi. Tek terus. Daripada i'tirad kepada tek. I'tirad ta tu pergi kat depan jadi tek. Allah, macam-macam bahasa. Maka dia kata tak bolehlah kita i'tirad, kita kritik atas Imam Ghazali pada demikian perkataan yang dia kata laisa fil imkani abda'u mimma kana. Betul lah kata Imam Ghazali. Tapi kalau orang faham kata Imam Ghazali kata Allah Ta'ala tak boleh buat alam yang lebih baik pada alam ni, baru salah. Mana boleh kata gitu? Patutnya boleh lah, sebab dia benda mungkin, benda yang harus. Allah Ta'ala boleh nak tukar alam ni? Boleh. Cuma berlaku tak? Tak berlaku. Tak berlaku macam mana? Di ilmu Allah, di iradat Allah. Tak berlaku dah alam lain selain alam ni. Betul? Tu Sebab tu nak kritik pandangan ulama', kata-kata ulama' ni kita kena ada ilmu cukup. Tu ya nak kata. Jangan cepat kritik sangat. Nak kritik boleh, ada ilmu lah. Kita kritik berdasarkan ilmu. Tak apa. Dia kritik sebab apa? Sebab ada orang kritik. Tu je. Kita taklid dia. Kita nak kritik boleh, dalam medan ilmu tak ada masalah, tapi kena ada dalil lah, kena ada sumber dia kenapa salah. Mana-mana kita lah, sama ada Arab ke ataupun Jawi ke, dia akan kata kalau ada mana-mana silap, sila pembetul. Tapi sebelum pembetul tu kena ta'ammul, kena berhati elok dulu. Apa yang aku cakap betul salah tak? Salah sungguh tak? Kau cek-cek semula, betul dah. Betul apa? Cek-cek tak betul. Tak betul sungguh. Buat nota kaki. Tak ada masalah. Cuma bila kita tengok lafaz tu, lafaz ulama' tu nampak tak betul. Ada tak kebarangkalian betul? Kita kata kalau ada kebarangkalian gini maksud dia, kita tahu betul. Tu cara adab dengan ulama'. Lepas tu kalau belajar kitab-kitab besar, orang tu akan tawaduk. Bukan lagi tibai orang. Belajar kita besar ni khilaf banyak. Jadi khilaf banyak, kawan ni ngajar gini, kawan ni ngajar gitu. Dua-dua ada dalam pendapat, dalam mazhab ada belaka. Kita damaikanlah. Hak ni betul, hak ni betul. Cuma hak ni pandangan muktamad, hak kawan tu sebut bukan pandangan muktamad. Tu je. Tu contohlah. Hak ni kata A, hak ni kata B. Kita pun sokong A. Junam hak B. Tu bodoh dia panggil. Kecuali kalau salah sungguh lah. Salah sungguh tak buat apa lah. Kalau salah sungguh, tu memang kena tegur lah. Kena betul kan. Kalau salah sungguh, dalam kitab sebut jelas
Hak tu jawapan dia A, kawan tu kata B. Kena katalah hak B tu salah. Okay. Jadi nak kata kalau nak tag kitab ulama ni, boleh, tak ada masalah, tapi dengan ada ilmu. Tu terbukti dalam kitab-kitab besar. Jadi orang yang boleh baca kitab-kitab besar, faham kitab-kitab besar, lagi luas ilmu dia, lagi sikit kritikannya, lagi banyak diamnya. Tu kalau orang belajar kitab besar. Ni belajar kitab besar lagi kritik banyak. Jeng. Hak ni tak betul, hak ni betul. Sudah. Dia belajar kitab besar berjilid-jilid tebal tu, dia lagi luas pemandangan, lagi diam banyak, nak keluar hukum payah. Nak keluar hukum payah. Orang belajar kitab banyak ni. Kitab besar nak keluar hukum. Betul dah. Dia berhati-hati. Sifat ihtiyat, berhati-hati tu ada. Bukan main cakap lepas ya, hukum sah. Ni batal, ni tidak. Senang ah. Kecuali dia ahli sungguh lain cerita lah. Ni kalau orang yang passion berhati-hati, dia tak mudah-mudah untuk cakap satu hukum, melainkan dia rujuk dulu. Kalau dia tak ingat, ataupun kalau dia ingat dalam keadaan sama tak ingat. Dia ingat, tak ingat, rujuk semula. Kalau dia ingat sungguh, lain cerita. Dia sebutlah. Habis, tu sifat lemah. Selesai tak? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi liwujudihi adami iradatihi ta'ala. Okey. Tu matan Ummul Barahin, terjemah dia. Dan mustahil pula atas Allah Ta'ala menjadikan sesuatu daripada alam ini serta bencinya Allah. Benci ni makna tak mau buat lah. Tak mau buat lah, tiba-tiba jadilah. Pelik tu. Sahih tak? Sahih. Allah Ta'ala tak berkehendak buat Zaid, tiba-tiba Zaid ada. Tak boleh. Allah Ta'ala tak berkehendak adanya Ashraf dalam perut ibu dia, tiba-tiba ada. Tak jadi. Mustahil. Yakni tiada suka Allah Ta'ala. Itu tafsir bagi benci. Benci bagi adanya sesuatu, yakni tiada suka Allah bagi ada sesuatu itu. Allah Ta'ala tak mau, tak suka nak ada, tiba-tiba ada. Itu mustahil. Jadi setiap apa yang Allah buat, setiap apa yang Allah meniadakan, pasti dia selari dengan iradat Tuhan. Pasti dia selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh lari sikit pun. Tak boleh Allah Ta'ala buat, tiba-tiba Allah tak kehendak untuk buat. Tak boleh. Allah Ta'ala meniadakan dalam keadaan Allah tak berkehendak untuk meniadakan. Itu mustahil. Kemudian dia kata i'lam. Dia kata ketahui olehmu. Biasalah kita akidah ada i'lam. Sebab apa i'lam? Sebab nak suruh tahu cepat. Segera tahu. Ni bab-bab yang penting. Macam fardu ain, i'lam. Fa'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin. Dulu awal lepas bismillah alhamdulillah terus i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal tu terbahagi pada 3. Sebab apa? Sebab nak tahu hukum akal tu penting. Tak tahu hak tu punah etika itu. Mana kita kata mukjizat tak betul. Habis ni kafir. Sebab apa tak betul? Sebab rasa mustahil. Dia tak belajar hukum akal. Mustahil situ bukan mustahil akal, mustahil adat. Harus pada akal berlaku benda yang luar biasa. Cumanya mustahil pada adat. Dia telah menafikan mukjizat kafir. Bukan main-main. Sebab tu dia kata i'lam, ketahui segera. Apa dia? Annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Bahawasanya hukum akal tu bagi bertiga sahaja. Wajib, istihalah, jawaz. Wajib, harus dan mustahil. Itu kita telah lepas. Ni pun i'lam juga. Ketahui olehmu bahawasanya lawan bagi iradat itu karahah. Karahah itu bahasa Arab. Artinya, arti karahah benci. Benci ya. Jadi bukan karahah ni karahah syarak ni karahah yang lawan sifat iradat. Lepas tu dia kata gini. Sebab apa? Sebab bukan maksud dia karahah ni makruh tu, bukan. Makruh tu pun benci juga. Pun dibenci syarak. Itu makruh dalam hukum syarak, bukannya dalam bab mustahil pada akal. Yang kita bincang ni mustahil pada akal, bukannya hukum syarak. Jadi karahah ni ada dua. Karahah syarak, karahah hukum akal. Karahah hukum akal tu yang mustahil tu. Hak ni yang karahah satu lagi yang syarak tu makruh. Makruh
makruh tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh kehendak makruh, benda makruh. Benda haram boleh kehendak, betul lagi makruh. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan barang yang diatafkan atasnya atas dia kata artinya benci, dan barang yang diatafkan atasnya atas benci jua, bukan menjadikan yang tersebut itu Waduh ni. Dan barang yang diatahkan atasnya atas benci tu ada atah ke? Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradati lahu, adami iradatin lahu. Dan barang yang diatahkan atasnya juga bukan menjadikan yang tersebut itu. Dia tiba-tiba gitu. Barang dia atah-atah ni mana dan pula jari. Barang yang diatahkan atasnya juga bukan menjadikan yang tersebut itu. Dengan zat benda. Oh gitu. Ui, jauh lagi tu maksudnya. Itu. Dan barang yang atas ke atasnya juga bukan menjadikan yang tersebut itu. Ayo buku tu. Sebab dia nak atas, tahu dah atas pada elah ta'lim semua tu, tapi nampaknya jauh lagi. Dan barang yang atas ke atasnya atas karahat ialah dengan zat benda. Zat benda, tobok, atau bi'at, ta'lim, ghaflah, tuhul. Atau dan barang yang diatahkan atasnya juga. Okey. Tu. Bukan menjadikan yang tersebut itu. Okey. Dan okey. Lepas tu kata dekat depan. Okey, sekali lagi dia kata, dan barang yang diatahkan atasnya atas karahah. Atah ni dan lah, dan tu atau tu atah kalau Arab. Cakap Arab sikit lah, atah. Kalau kita Melayu panggil apa dan atau ni? Penghubung kata. Tak ingat itu Melayu. Penghubung kata ke apa? Dan atau tu. Itulah dia kata. Dan barang yang diatahkan atasnya atas karahah juga. Maknanya karahah ni, benci ni, karahah ni apa dia? Karahah ni pertamanya maksud dia benci, dan termasuk juga benda yang diatahkan kepada benci. Apa dia benci? Apa yang diatahkan? Dan diatah maknanya dan ataupun atau. Mana? Akan datang sekali dia sebut ternafinya illah maklum, ternafinya tabiat, ternafinya lalai Tuhan, ternafinya lupa Tuhan. Hak semua ni pun masuk dalam keadaan karahah. Tu yang nak kata. Dia nak kata karahah ni maksud dia benci, dan apa sahaja yang diatahkan kepada benci akan datang dia akan atah lah, dan atau tu. Apa yang diatah tu? Benci. Kemudian ghaflah, Allah Ta'ala lalai, Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala terjadinya sesuatu dengan tabiat, terjadinya sesuatu dengan illah dan maklum. Hak tu semua tu masuk dalam lawan iradat yang namanya karahah tu ya. Lepas tu saya belik tadi, atah kok mana dia tak sebut, dia sebut depan. Dia tahu dah. Duk cari mana atah ni. Ikut depan lah, saya ikut depan. Cuma nak kata karahah tu masuk umum, banyak benda. Karahah tu masuk banyak benda. Mana? Pertama benci, keduanya pelupa Allah Ta'ala, yang ketiganya lalai, yang ketiga terjadi sesuatu dengan tabiat, terjadi sesuatu dengan illah dan ma'lu. 5 benda ni masuk dalam karahah. Tu ya. Cuma yang 5 lagi tu akan datang lah. Sekarang dia sebut hanya benci lah. Tu akan datang lagi. Dia akan ataf sendiri. Kemudian dan bermula berbetulan. Berbetulan ni lawan lah. Ni pun tak tahu tak apa. Ni nak sebut mantik sikit lah. Dan bermula berbetulan antara yang demikian itu, antara iradat dan karahah itu, antara tu dia sebut lah. Berbetulan antara demikian itu, dan demikian itu demikian benci, dan antara iradah
Itu daripada berbetulan antara adam, yakni karahah, dengan makna adamil iradah, yakni tiada suka menjadikan. Okey. Dia kata sini, okey, lawan iradat apa dia? Lawan iradat ialah tiada kehendak. Iradat tu apa? Iradatnya ialah sifat berkehendak. Lepas tu lawan dia apa? Lawan dia ialah tiada kehendak. Lawannya ialah tiada kehendak. Beza hak tadi kudrat. Kudrat sifat yang ada. Lemah sifat yang ada. Dia berlawanan juga antara ada dengan ada. Cuma sekarang ni sifat iradat ada tak? Ada. Tapi sifat lawan bagi iradat, dia bukan passion ada, dia passion tidak. Tidak kehendak. Tu lawan dia. Allah Ta'ala ada sifat berkehendak, lawannya tidak kehendak. Tu kata tidak suka menjadikan atau membinasakan. Noktah. Dia iradat beza sikit. Jadi kita kata semua sifat ma'ani itu ada. Lawan bagi semua sifat ma'ani, ghalibnya ada. Sebab tu kita kata ghalib. Sebab apa? Sebab sifat iradat dia bukannya lawannya sifat yang ada, bukan. Lawan bagi sifat iradat bukannya sifat yang ada. Contoh karahah tu. Karahah tu bukan sifat yang ada. Karahah tu ialah passion tidak. Tidak apa? Tidak kehendak. Tu karahah. Beza dengan lemah. Lemah tu sifat yang ada, cuma tak ada di Tuhan. Bisu tu sifat yang ada, cuma tak ada di Tuhan. Tuli tu sifat yang ada, cuma tak ada di Tuhan. Mati tu sifat yang ada, cuma tak ada di Tuhan. Allah Ta'ala sebut khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala mencipta penghidup dan mati. Mati tu ada. Allah Ta'ala apa nama? Tu semua yang ada. Lawan tu semua ada belaka, cuma tak ada di Tuhan. Bisu ada, tuli ada, lemah ada, mati ada, cuma tak ada di Tuhan. Dia tu passion ada, cuma tak ada di Tuhan. Kecuali dalam bab apa? Kecuali dalam bab ni iradah, ataupun satu lagi ilmu. Ilmu lawannya jahil. Jahil ni macam-macam, jahil basit, jahil murakkab. Lepas tu zon, waham, syak. Tu semua makna jahil lah. Tu akan datang. Dan antara malakah, malakah ni yakni makna yang berdiri. Malakah tu apa dia? Yakni makna, yakni satu sifat yang ada, yang berdiri dengan lainnya. Lain ni makna zat. Lawannya malakah. Malakah tu apa dia? Kalau bahasa kita, kemampuan. Kemampuan. Mana memiliki benda tu. Kemampuan tu. Malakah asalnya kemampuan ataupun memiliki. Jadi kalau malakahnya apa dia? Iradat. Allah ada iradat. Lawannya tak ada iradat. Adamul iradah, tak ada iradat. Gitu ya. Macam kita ada malakah pengetahuan, ada pengetahuan yang kejap. Tu malakah. Lawannya jahil. Makna tidak ada malakah pengetahuan, tidak milik pengetahuan tu, tak ada. Maka dia panggil jahil. Tu ya malakah. Malakah ni makna milik lah. Kita memiliki sifat tu. Senang gitu. Maka yang dikehendaki dengan dia maka yang dikehendaki dengan dia, dengan malakah sini, ialah iradat lah. Dah sifat iradat sekarang ni. Malakah ni iradat. Adamul malakah, iaitu karahah. Tidak ada iradat, tu karahah. Tidak berkehendak, itu karahah. Sifat berkehendak, malakah. Tu ya. Dah wajib tahu tak malakah tak malakah ni? Tak wajib tahu, tak tahu tak apa. Asal tahu kata Allah ada sifat iradat, selesai. Allah Ta'ala tidak buat dengan tergagah, tidak buat dalam keadaan benci, tidak buat dalam keadaan terlupa, tidak buat dalam keadaan lalai. Sudah, habis, selesai etika. Cuma ni pengetahuan tambahan sahaja. Dan hanya sahaja adalah yang demikian itu. Hanya salah adalah demikian itu, demikian karahah, menafikan bagi iradah. Jadi bila sabit karahah, benci, ternafi iradah. Macam contoh, saya benci makan nasi goreng. Agak-agak ada kehendak nasi goreng? Tak ada lah. Sebab apa tak ada? Dah benci. Ini tak boleh dua perlawanan, tak boleh. Kalau kita suka, makna ternafi benci. Saya sukalah perempuan ni, makna ternafi benci. Contohnya, saya benci perempuan ni. Benci maksudnya apa? Tak suka lah. Mana boleh? Saya benci dalam keadaan masa yang sama saya suka. Pelik gitu. Kecuali dari dua sudut lain lah. Saya benci dia ni bagus, saya benci dia ni buat maksiat, tapi saya suka dia ni buat taat. Tu lain.
Itu dua benda yang berbeza. Cuma kalau satu benda yang sama, kita kata bencilah masa yang sama, suka, tak boleh. Saya suka tangan dia dalam keadaan dalam masa yang sama saya benci tangan dia, tak boleh. Kok mana ni, benci ke suka? Tak boleh. Tapi kalau dua benda yang berbeza, boleh lah dalam keadaan sama, suka dan benci. Cuma dalam keadaan yang satu, tak boleh, mesti salah satu. Kerana itu menafikan iradat. Sebab apa menafikan iradat? Kerana keluar suatu daripada alam ini daripada iradat Allah Subhanahu wa taala itu. Dia kata kerana keluar suatu, jadi sesuatu apa saja daripada alam ini itu terbit daripada iradat Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam alam ni masuk dalam iradat Tuhan. Tak ada satu benda pun yang terlepas daripada iradat Allah. Siapa-siapa yang mengatakan Allah tidak berkehendak pada satu benda tu, walaupun kecil benda tu, yang lain semua Allah kehendak, boleh kafir. Sebab kita sudah beriktikad ada benda lain yang sudah berkehendak untuk adakan dia. Allah tak kehendak adakan dia, tiba-tiba ada benda lain selain Allah yang mengadakan dia. Tu dah sudah mengiktiraf Tuhan lain selain Allah yang beri bekah untuk adakan tu. Tu mustahil, dan itu hukum dia kafir kalau iktikad itu. Habis. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada minggu depan, kuliah terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kita cuti lah sebulan tu. Sebulan lama. Jangan lupa pula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.